Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. Saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga sahabat-sahabat semua dapat menjalani ibadah puasa dengan baik insya-Allah. So sahabat-sahabat, hari ini saya nak uh, komen mengenai satu berita yang saya lihat semalam di TV3, mengenai satu orang tu memberitahu tentang taktik untuk orang Islam yang tidak berpuasa tu menggunakan Grab ataupun Panda Food, ataupun yang pengantaran makanan ni. Sebenarnya saya nak beritahu kepada orang tu, tak payah kau nak gunakan isu tu untuk buat konten. Sebab apa? Kenapa kita mesti nak memperbesarkan tentang isu mengenai orang yang tidak berpuasa? Sedangkan berpuasa tu memang wajib bagi setiap umat Islam, melainkan ada sebab mengapa orang tu tidak dibenarkan berpuasa, dengan sakit ataupun sebaliknya. Tapi kalau orang tu dia menggunakan perkhidmatan pengantaran makanan ke rumah, adakah kita beranggapan yang mengantar makanan tu rumah tu orang yang punting puasa? Jadi kita janganlah terlalu suuzon kepada orang yang meminta pengantaran makanan hantar ke rumah. Kan mungkin dekat rumah itu ada orang yang tidak boleh berpuasa, sakit ataupun sebaliknya. Itu bukan taktik untuk orang punting puasa. Kalau yang nak taktik dan punting puasa tu, kita tak boleh nak menuduh mereka. Kita tak tahu apa sebab mereka tidak berpuasa. Jadi sekarang ni saya nak komen kepada beliau yang semalam buat satu komen ataupun menceritakan mengenai orang punting puasa menggunakan pengantaran makanan. Saya nasihat kat dia supaya kau pergi buat satu konten kenapa orang Islam ramai tak solat. Kalau kau berpuasa tak solat pun tak guna. Sedangkan di padang mahsyar nanti Allah Taala akan tanya solat kita yang pertama, bukan puasa kita. Dia tanya solat yang pertama. Kenapa engkau tidak nak menceritakan berapa ramai lagi umat Islam yang bersepah-sepah di luar sana yang meninggalkan solat? Lebih baik kau cerita pasal solat. Nak cerita pasal puasa, kau tahu ke apa sebab mereka tak berpuasa? Begitu juga dengan solat sebenarnya. Kan? Solat pun ada sebab mengapa orang tu tak dapat nak membuatkan solat. Sedangkan solat ni walau apa cara pun, dengan baring, dengan apa, dengan mengiring, dengan mata pun kita boleh solat. Itu lagi wajib. Tapi bukan kata puasa tu tak wajib. Puasa tu termasuk dalam rukun wajib, kan? Jadi kalau kau nak cerita pasal orang punting puasa, sepatutnya kau kena beritahu yang orang yang berpuasa tetapi tak solat. Itu lagi baik. Apakah hukum kalau kita berpuasa tapi tak solat? Lepas tu yang seorang lagi bersolat tapi tak berpuasa. Lepas tu kita tak payah nak cerita pasal ibadah orang. Cuma kita boleh tazkirah, kita boleh nasihatkan pada orang-orang Islam yang mampu berpuasa tetapi tidak berpuasa. Itu tidak ada masalah. Kita memberi nasihat dan tazkirah. Begitu juga kepada orang Islam yang meninggalkan solat dengan sengaja. Ini cerita pasal orang punting puasa apa tu sebaliknya. Kita nak nak mengira tentang ibadah orang. Adakah yang kita bercakap ni, ibadah kita ni Allah terima? Yang kita bercakap ni, yang kita komen tentang orang punting puasa ni, puasa kita ni Allah terima? Lepas tu kita kena mengetahui, kita kena memahami pengertian puasa. Kenapa kita suruh puasa? Apa itu puasa? Kan? Jadi kalau nak gunakan konten tu untuk nak cari makan, saya rasa lebih baik cari konten yang lain lah. Kita tidak dianjurkan untuk kita nak menilai ibadah orang. Kita kena memperbaiki ibadah kita. Kita kena muhasabah diri kita. Bukan kita nak menceritakan tentang ibadah orang. Jadi kalau puak-puak yang liberal ni, kadang-kadang dia lebih hebat daripada orang-orang yang betul-betul beriman. Orang-orang liberal ni yang betul-betul dia adalah musuh Islam, dia akan menggunakan cara-cara macam itu untuk mengelirukan umat Islam. Soal ponting tak ponting tu bukan kerja kita. Itu antara dia dengan Allah Taala. Kan? Lepas tu soal orang yang bercakap ni, kalau kau berpuasa tapi kau menganggap
satu pertuduhan yang tidak pasti kenapa dia tidak berpuasa. Adakah kau punya puasa tu Allah terima? Itu sebab kita jangan menilai ibadah orang. Ha? Lebih baik engkau cerita ramai rakyat Malaysia sekarang ni meninggalkan solat, kan baik. Puasa ni setahun sekali. Solat kena hari-hari. Kan? Jadi ramai yang meninggalkan solat yang diperintah oleh Allah Taala satu hari 5 waktu. Yang itulah yang kau tazkirah patutnya. Yang itulah yang kau kena sampaikan kepada masyarakat Islam. Inilah cara puak-puak liberal sahabat-sahabat komen tentang orang ponting puasa menggunakan perkhidmatan pengantaran macam Grab, macam apa tu Panda Food ni semua, kan. Ini pun satu masalah yang aku tak faham lah tengok korang ni semua nak tunjukkan konon-konon kau ni bagus, nak tunjukkan konon-konon nak nasihat supaya orang jangan ponting puasa, tapi dalam masa yang sama engkau beranggapan orang yang order makan tu orang yang ponting puasa. Jangan. Kita tak tahu dalam rumah dia mungkin ada orang yang tak boleh berpuasa, orang sakit ke, orang tua ke, ataupun sebaliknya, kan. Tapi solat, walaupun kau sakit, kau boleh sembahyang cara duduk. Walaupun kau tak sihat, kau boleh baring. So, kenapa tak nak ingatkan tentang solat? Solat tu lah. Beritahulah. Kenapa ramai sangat yang ponting solat dalam bulan puasa ni? Itu lagi baik. Sebab solat tu, kita sakit macam mana pun kita boleh kena buat. Wajib buat. Melainkan ada certain yang Allah bagi ruksah kepada kita. Macam apa tu, kalau kita badan kita dah berbalut ataupun sebaliknya, itu ada perkara yang ulama boleh tafsirkan. Tapi solat itu lagi wajib, walaupun kita dalam keadaan yang kita demam, kita tak sihat, kita kena gastrik ke, kita sakit perut ke, wajib kena buat. Tapi kalau puasa ada gastrik, kita boleh kita boleh bayar fidyah kalau kita tinggalkan. Dan kita jangan menganggap yang orang order makan tu orang tu ponting puasa. Sahabat-sahabat, inilah saya punya perkongsian. Kalau ada salah silap tu, tak apalah, tegur saya, tak ada masalah. Tapi ini saya nak beritahu, jangan kita terlalu menunjukkan kita ni baik tentang amalan kita dan kita mempertikaikan amalan orang. Itu saja perkongsian saya sahabat-sahabat untuk bulan-bulan puasa ni. So, sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.